Aduh, kenapalah bawa basikal macam tu? Bahaya betul. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Sejak kebelakangan ini, aktiviti sukan berbasikal menjadi trending di seluruh dunia, khususnya di Malaysia. Kenapa menjadi trending? Nanti aku akan buat satu lagi video yang lain. So, pelbagai reaksi masyarakat dan jabatan netizen Malaysia, sama ada dari sudut positif ataupun negatif, terhadap penunggang basikal ini, termasuklah diri aku juga. Isu ini menjadi hangat dan menjadi liputan meluas di media-media massa. Dalam video kali ini, aku akan kongsikan pandangan aku tentang apakah isu dan masalah yang berlaku. Keduanya, kenyataan media daripada Polis Diraja Malaysia. Dan ketiga, kempen keselamatan berbasikal yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan MIROS. Jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke channel TV Kacak. Nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel ini, pastikan korang tekan butang loceng dan tekan butang subscribe. Bagi yang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Tidak dinafikan memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak penunggang basikal ataupun cyclist ini. Tetapi tidak semua penunggang basikal atau cyclist macam tu. Masih ramai lagi cyclist yang mematuhi peraturan di jalan raya dan sangat-sangat berhati-hati semasa mereka berkayuh. Untuk video yang awal tadi, memang salah cyclist tu. Sebab apa? Sebab dia tak toleh belakang, nak tengok kereta ada ke tidak, ataupun membuat hand signal, hand signal di kanan untuk cross ke jalan sebelahnya. Aku nasihatkan supaya korang belajarlah hand signal yang akan aku tunjukkan di penghujung video nanti. Aku juga ada join cycling clinic yang diorang ajar sedikit tentang hand signal. Link video yang aku dah buat tu ada dekat atas dan juga di bawah video description. Video viral yang kedua adalah kita dapat tengok cyclist ni dia main masuk je dalam roundabout tanpa perlahankan basikal, tanpa melihat kiri dan kanan. Ini memang bahaya weh. Aku paling takut nak cross atau masuk dalam roundabout. Sebab apa? Sebab kebanyakan kenderaan motor ke, bas ke, kereta ke, lori memang laju-laju. So biasanya untuk aku, apa yang aku buat adalah sebelum nak masuk roundabout tu, aku akan berhenti tepi dulu. Tengok kiri kanan, bila betul-betul clear, baru masuk. Dan pastikan buat hand signal juga. Video ketiga yang viral pula adalah cyclist ni dia bawa masuk basikal diorang dalam restoran ataupun kafe. Yang ni aku faham sebab ada penunggang basikal ataupun cyclist yang basikal dia memang harga mahal. RM10,000 ada, RM20,000 ada, RM30,000 ada, malah lebih daripada itu pun ada. So diorang ni takutlah kalau letak basikal kat luar kena curi ke apa kan. Nasihat aku, cubalah cari restoran ataupun tempat makan yang korang boleh park basikal kat luar, and then kemudian bila korang masuk dalam, korang boleh nampak lagi basikal korang dekat luar tu. Sambil makan, sambil boleh usah-usah kan. So tak ada masalah. Isu yang keempat ialah gambar viral di kawasan Taman Elmina Valley Park. Dalam kawasan Elmina ni memang cantik. Kalau korang Google ataupun tengok IG #Elmina, korang akan nampak banyak orang datang untuk bergambar, tapi bukan saja cyclist. Nasihat aku untuk semua orang, pastikan korang bergambar di tempat yang betul. Tengok kiri dan kanan, tidak bersesak. Pastikan SOP terjaga kerana kita masih ada lagi virus COVID-19. Disebabkan isu-isu hangat ini, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia, Datuk Azizman bin Alias, telah pun membuat kenyataan media rasmi di Facebook PDRM. Link Facebook PDRM aku letakkan di bawah video description. Antara kenyataan Datuk adalah statistik kemalangan yang melibatkan penunggang basikal ataupun cyclist. Pada tahun 2019 terdapat 201 kes, 107 kematian, 35 cedera parah dan 59 cedera ringan. Pada tahun 2020 ini sehingga bulan Oktober terdapat 137 kes, 56 kematian, 18 cedera parah dan 63 cedera ringan. Bagi aku statistik ni masih rendah, tapi kita kenalah sama-sama kita jaga kita, berhati-hati untuk tidak menambahkan lagi statistik ini. Seterusnya, Datuk Azizman ada menyatakan nasihat kepada penunggang basikal, cyclist dan juga pemandu kenderaan. Antaranya, PDRM menasihatkan cyclist,
patuh kepada peraturan dan undang-undang jalan raya. Aku bagi contoh di traffic light. Lampu merah, confirm berhentilah. Tak payahlah nak jalan terus sebab dia akan menyusahkan semua orang. Kemudian PDRM menasihatkan untuk kita cyclist memilih lokasi untuk berkayuh dan juga masa yang sesuai. Aku bagi contoh macam kawasan Putrajaya. Kawasan memang cantik, best untuk cycling, jalan pun luas, jalan pun masih cantik, tidak berlubang. And then baru-baru ni ada juga member aku yang bagi tahu Putrajaya dah ada buat laluan khas basikal. PDRM juga menasihatkan kepada pemandu kenderaan supaya lebih bertimbang rasa dan berhati-hati ke atas penunggang basikal. Setakat ini kalau ikut pengalaman aku berkayuh, berbasikal sama ada dalam grup ataupun solo, kebanyakan pemandu kenderaan memang baik. So mereka ni bila nak potong dia akan bagi ruang. Contohnya ni aku cycling kan. Yang ni pemandu kenderaan daripada belakang ni dia akan potong memberi ruang yang banyak supaya selamat antara cyclist dan juga pemandu kenderaan. So untuk itu aku ucapkan terima kasih. Datuk Azizman ada menegaskan bahawa tindakan boleh diambil kepada cyclist penunggang basikal di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Seksyen 54 dalam kurungan 1 APJ 1987, jika cyclist menunggang secara melulu dan membahayakan, boleh didenda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak lebih RM5,000 dan juga boleh dipenjara selama tidak melebihi 12 bulan. Seksyen 79 dalam kurungan 2 APJ 1987, larangan berbasikal di lebuh raya. Satu kesalahan dan boleh didenda tidak kurang dari RM300 dan tidak lebih RM2,000. Seksyen 112 dalam kurungan 3 APJ 1987, di atas budi bicara pihak polis lah, mana-mana basikal boleh ditahan jika didapati buat kesalahan. Kaedah 35, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Korang kena pasang lampu depan dan belakang. Kalau tak pasang, boleh denda melebihi RM2,000 atau penjara tidak lebih dari 6 bulan. Kaedah 42, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Yang ni ada dua perkara penting. Yang pertama ialah korang perlu ada brake dan loceng. So kena pasanglah. Yang kedua, bila korang kayuh dalam satu grup, perlu kayuh dalam satu line atau satu deretan. Jika bersalah, korang boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjarakan tidak lebih dari 6 bulan. Untuk aku, nasib baik basikal aku dah lengkap lah. Aku ada lampu depan, lampu belakang, ada loceng. Dan aksesoris yang aku gunakan, aku ada buat video, linknya di atas dan juga link tu aku akan letak di video description. Di pihak kerajaan, Kementerian Pengangkutan bersama agensi MIROS dan juga bersama dengan Perbadanan Putrajaya telah mengadakan pra-pelancaran kempen keselamatan berbasikal di Putrajaya pada 11 Disember 2020 yang lalu. Aku join event ni bersama dengan member aku, FZ dari MMU Riders Cycling Club. Ada beberapa VIP yang hadir di event itu dan mereka merasmikan kempen itu. Kemudian ada beberapa taklimat dan sesi penerangan yang diberikan oleh MIROS. Kemudian diorang bagi satu goodies bag dan dalam goodies bag tu ada safe riding tips, ada pamphlet lah, risalah, perkara-perkara yang perlu dibuat dan tidak dibuat semasa berbasikal di jalan raya. Link pamphlet risalah ni dalam bentuk PDF aku akan letakkan di bawah video description so korang boleh tengok. So antara isi-isi kandungan dalam risalah pamphlet ini adalah antara perkara yang korang patut buat sebagai cyclist adalah mematuhi peraturan jalan raya, pakai topi keledar, pasang lampu, berbasikal di kedudukan paling kiri jalan. Antara perkara yang korang tak patut buat adalah jangan parking bersepah-sepah, jangan minum arak lepas tu pergi main basikal, jangan pakai earphone. Maksudnya earphone yang masuk dalam telinga tu jangan pakai. Pakai yang bone conduction boleh. Sebab kita perlu dengar persekitaran, horn-horn kereta dan bunyi kereta di belakang dan seterusnya lah. Kemudian berbasikal secara beriringan. So tak boleh 2-3 line conquer jalan. Kalau boleh one straight line. Dan last kali dia ada bagi contoh hand signal. So hand signal ni sikit sangat. So yang ni aku attachkan hand signal contoh yang perlu korang tahulah. So korang perlu tahu macam mana nak belok kanan, macam mana nak berhenti, macam mana nak belok kiri. Kalau ada ada lopak ke jalan teratur, macam mana korang perlu buat.
Kempen keselamatan berbasikal ini akan berlangsung dari 11 Disember hingga 31 Disember. So, ada beberapa tempat yang agensi ni akan mengedarkan risalah ini. So, nanti aku letakkan di bawah video description. Akhir kata, aku sebagai salah seorang penunggang basikal ataupun cyclist amat berharap kita semua para cyclist dapat mengambil iktibar dan pengajaran terhadap isu semasa ini. Dan sentiasalah berjaga-jaga dan berhati-hati semasa berkayuh, sama ada kayuh solo ataupun kayuh dalam satu grup peloton. Kepada yang masih baru dalam basikal, maksudnya terus beli basikal lepas tu terus nak main jalan raya, aku suggest kat korang, aku nasihatkan korang, tolonglah belajar sedikit ilmu-ilmu berbasikal di jalan raya. Korang boleh join cycling clinic ke, korang boleh join grup basikal yang lebih pengalaman, belajar daripada diorang, belajar daripada otai-otai. Korang boleh tengok YouTube cara-cara nak buat hand signal, cara-cara berbasikal di jalan raya. Kepada kelab-kelab basikal yang besar dan popular, aku menyeru dan mengharapkan korang organize buat satu event klinik berbasikal ataupun cycling clinic, sama ada secara di luar, di Dewan, ataupun buat virtual, Zoom ke, Webex ke, Google Meet kan, supaya ramai orang, ramai para cyclist boleh join dan belajar daripada pengalaman-pengalaman korang. Jika ada salah dan silap ketika berbasikal di jalan raya, aku harapkan sebagai penunggang basikal dan pemandu kenderaan, sama-samalah kita menegur secara baik supaya kita sama-sama selamat. Di sini juga aku ingin mohon maaf sekiranya aku ada buat salah dan silap semasa aku kayuh di luar di jalan raya. Okay guys, itulah saja perkongsian aku pada video kali ini. Jika ada sebarang cadangan, komen ataupun nasihat yang baik-baik, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Safe ride, hati-hati di jalan raya, enjoy the little things. See ya!